Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu yang saya hormati pengurusi surau ini, setiausaha Imam Bilal ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Taala kerana Allah Taala telah memanjangkan umur kita sampai ke hari ini. Kita masih berada dalam bulan Ramadan dan hari ini kita dah berada pada 20 Ramadan. Nikmat yang Allah beri ini nikmat yang begitu besar. Nikmat umur ialah merupakan nikmat yang begitu utama yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Para ulama ada bahagikan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Ada nikmat yang berbentuk nikmat usul, ada nikmat berbentuk nikmat furu'. Nikmat usul ni nikmat yang menjadi nikmat utama. Nikmat furu' nikmat cabangan. Furu' makna cabangan. Nikmat usul ialah nikmat-nikmat yang utama yang Allah beri pada kita, yang bila kita ada nikmat tu, maka barulah kita dapat nikmat furu' tersebut. Di antara nikmat usul, nikmat yang utama Allah beri pada kita ialah nikmat umur. Umur ni nikmat yang begitu utama. Masa umur yang Allah beri, hidup ni ialah merupakan nikmat yang usul, nikmat yang utama Allah beri pada kita. Bila kita dah ada umur, maka baru boleh kita buat amal. Jadi nikmat dapat baca Quran, zikir dan nikmat yang lain yang kita dapat melakukannya, itu ialah merupakan nikmat furu'. Jadi nikmat umur. Kemudian Allah beri pada kita nikmat iman, Islam. Ini merupakan nikmat usul. Bila nikmat usul ni ada, maka barulah satu orang tu dia dapat nikmat furu'. Nikmat furu' apa dia? Nikmat furu' macam tadi kita melakukan ibadat. Kita dapat melakukan ibadat, solat, kemudian puasa, dapat berzikir, dapat baca Al-Quran dan doa dan lain-lain ibadat. Ini adalah merupakan nikmat furu' yang kita dapat hasil daripada nikmat usul. Kalau dah mati, semua tu tak boleh buat dah. Kalau dah mati, apa kita boleh buat? Solat, puasa, zakat semua tak boleh buat dah. Tapi bila hidup, umur ada, baru boleh kita melakukan amal. Dan bila Allah bagi kepada kita iman, maka barulah nikmat yang lain yang kita buat tadi tu Allah terima. Mana solat, puasa, zakat, haji kita tu diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, nikmat yang utama yang begitu besar Allah beri pada kita ialah nikmat umur. Kerana itu kalau Allah panjangkan pada kita umur, kena syukur banyak pada Allah. Allah panjangkan kita umur, dan lagi kena syukur pada Allah Ta'ala kalau Allah beri pada kita umur dalam keadaan kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Alhamdulillah kita hari ini dah berada dalam ialah kita dah masuk 10 hari akhir di bulan Ramadan. Dia puasa ni, kita berpuasa, mungkin ada orang yang puasa ni bagi dia perkara yang mudah. Puasa ni ada orang bagi dia perkara biasa. Orang yang dah biasa puasa, bila dia datang bulan Ramadan, bagi dia puasa tak ada masalah, mudah bagi dia. Tapi ada orang bagi dia puasa ni satu perkara yang begitu susah, satu perkara yang begitu seksa bagi dia. Dia bergantung pada keadaan orang. Kalau orang tu biasa puasa, maka tak ada masalah nak puasa bulan Ramadan. Sebab kalau bukan bulan Ramadan pun memang dia selalu puasa. Tetapi antara perkara yang kita kena selalu fikirkan, kita hari ini tahun demi tahun kita puasa. Saya umur 30 lebih, mungkin dah puasa 20 tahun lebih dah. Orang yang umur depan saya, umur 50, mungkin dah 40 tahun lebih dah puasa.
Orang yang depan saya umur 40, sekurang-kurang dia lebih kurang 30 tahun dah puasa. Tapi antara yang perlu kita fikirkan, tahun demi tahun puasa, adakah kita dapat atau tidak kesan daripada puasa tu? Bukanlah kita lakukan amal tu nak tengok kesan. Amal yang dilakukan untuk dapatkan redha Allah, bukan hanya semata-mata nak lihat kesan. Tapi satu perkara yang kita juga perlu muhasabah, cek diri kita. Aku dah 40 tahun puasa, 50 tahun puasa, 20 tahun puasa, tapi sejauh mana kesan daripada puasa dapat atau tidak dalam diri kita? Kalau bulan puasa pun kita punya sifat atau sikap sama je, bukan dengan bulan puasa, itu bermakna kita masih belum dapat kesan daripada puasa kita itu. Sedangkan dalam Quran, Allah Ta'ala sebutkan, apa Allah sebut? Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata, wahai orang beriman, Allah sebut orang beriman, wahai Islam, wahai orang beriman, difardukan kepada kamu puasa seperti mana difardukan kepada umat terdahulu. Umat terdahulu pun ada puasa. Tapi Allah bagi tahu apakah tujuan utama puasa ataupun matlamat utama puasa. Allah kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi bertakwa. Takwa apa dia? Takwa apa dia? Takwa ni, kalau kita kata penjelasan dia secara ringkas lah, nak bagi mudah faham. Takwa ni apa dia? Takwa ialah satu orang tu, di mana saja dia berada, dia sentiasa takutkan Allah Ta'ala, menyebabkan di mana saja dia berada dan apa keadaan dia berada, dia akan sentiasa tunaikan perintah Allah, tinggalkan larangannya, dan dia akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka inilah takwa. Takwa ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nak cakap senang, tapi nak buat bukan senang. Kita ni semua orang bertakwa tak? Kita mungkin paling tinggi Muslim. Kita paling tinggi mungkin Muslim. Kita semua alhamdulillah orang Islam. Tapi kalau kita nak mendakwa saya ni betul-betul takwa, belum tentu lagi. Termasuk saya juga tak boleh nak claim bahawa saya ni orang bertakwa. Sebab takwa ni orang yang begitu hebat. Kita paling tinggi pun Muslim. Mukmin tak? Beriman tak? Mukmin tapi iman lemah. Kita ni akhir zaman ni kebanyakan ni iman lemah. Kalau orang tu iman lemah, maka belum tentu lagi dia betul-betul bertakwa. Tapi takwa, siapa dia? Orang yang sentiasa takut ke Allah. Kesan daripada takut itu menyebabkan dia sentiasa taat perintah Allah, tinggalkan larangannya, dan menunaikan segala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kerana tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam khutbah Jumaat ada 5 rukun khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ada 5 rukun. Tapi salah satu daripada rukun khutbah Jumaat, dua-dua khutbah, ada khutbah pertama, khutbah kedua. Dalam dua-dua khutbah Jumaat kena ada pesan kepada takwa. Sebab itu khatib akan kata ittaqullah. Itu dalam bahasa Arab. Lepas tu biasa diterjemahkan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Khutbah kedua pun kena pesan takwa. Kenapa kena pesan takwa lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai tiada lagi, sampai mati? Kenapa kena pesan takwa? Kerana takwa lah matlamat yang paling utama bagi orang beriman. Takwa. Jadi takwa ni tuan-tuan, dia bukan cakap senang. Hari ini segala porak-peranda yang berlaku kat dunia, pergaduhan, pertelingkahan, makian dan pembunuhan yang berlaku, sebab utama dia bila tak ada takwa. Penipuan dan apa saja maksiat yang berlaku, punca utama satu je, sebab tak takwa. Kalau takwa ada, semua tu selesai masalah. Semua manusia jadi baik. Tapi takwa tu susah. Takwa tu susah. Apa contoh takwa? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, apa satu contoh nak bagi tahu satu orang tu betul-betul takwa? Satu contoh. Kisah tu banyak, tapi antara contoh satu yang bentuk nak bagi tahu itulah takwa. Betul-betul takwa. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ni anak kepada anak Sayyidina Umar lah. Ibnu Umar orang panggil. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sekali tu beliau pergi ke padang pasir. Beliau keluar dari rumah beliau, pergi ke kawasan padang pasir dekat Madinah lah. Dekat Madinah.
Di padang pasir, beliau berjumpa seorang gembala kambing, tukang gembala kambing, dan bersama dengan dia ada beberapa ekor kambing. Inilah mungkin dalam berbelas ekor kambing lah, dia jaga kambing, tukang gembala kambing. Abdullah bin Umar tanya dengan dia, hamba ni, dia kata, kamu siapa? Dan kambing ni milik siapa? Hamba tu bagi tahu, dia kata, saya ni hamba. Hamba ni maknanya dia, yelah, dia sekarang ni tak ada hamba dah. Hamba ni maknanya milik diri dia, seluruhnya milik tuan dia. Saya ni hamba, dan saya gembala kambing ini milik tuan saya. Jadi ni semua bukan saya punya, saya pun milik tuan saya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kata pada dia kata, saya nak beli, dan Abdullah bin Umar tanya pada hamba tu, kamu sedang berpuasa? Dia kata, ya, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar kata, nak tak kalau saya nak beli seekor kambing ni? Saya nak beli seekor kambing ni, dan kalau saya beli, nanti kau sembelih kambing ni, duit belian tu, duit jualan tu kau ambil, sebahagian lagi kambing ni sembelih, sebahagian untuk aku, sebahagian untuk kau. Maknanya duit pun kau dapat, dan kau juga boleh buka puasa. Kau nak buka puasa nanti ambil lah daging kambing ni. Tapi aku nak beli seekor. Nak beli seekor, duit dia kau ambil, aku bayar pada kau, dan kemudian daging dia tu sebahagian bagi aku, sebahagian bagi kau, untuk kau buka puasa. Hamba ni bagi tahu, dia tu, tuan, saya ni saya kambing ni bukan milik saya. Kambing ni bukan milik saya. Ini milik tuan saya. Jadi saya tak boleh jual. Yalah, kalau ikut kaedah, orang yang bukan memiliki satu harta, maka tak bolehlah jual harta tu. Kecuali kalau dia diwakilkan. Kalau dia diwakilkan boleh jual, itu cerita lain. Tapi saya tak boleh jual. Ni tuan saya punya. Saya tak dapat keizinan untuk jual. Macam mana saya nak jual? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ini dalam kitab tu tak sebutlah, tapi saya rasa kemungkinan beliau nak test je. Sebab tak mungkin sahabat buat macam ni. Tapi Abdullah bin Umar kemungkinan besar nak test je. Abdullah bin Umar kata, apa kata kau jual juga pada aku, duit tu kau ambil, tapi kambing tu yang kalau kau dah sembelih, bila tuan kau datang, kau beritahu lah kan tuan kau, seekor kambing hilang dari makan serigala. Tak sedar. Jadi bagi tahu seekor tu dah hilang dari makan serigala, nanti tunjuklah darah ada. Tunjuk. Bagi tahu kan tuan macam tu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar cakap macam tu pada dia. Bila dia dengar je Abdullah bin Umar bagi cadangan dekat dia macam tu, kalau tuan kau datang, kata kat dia bahawa kambing ni dah dimakan serigala, apa jawab hamba ni? Hamba ni terus kata, fa'ainallah. Apa terjemah fa'ainallah? Terjemah nak bagi mudah fahamnya, kalau aku buat macam tu, aku nak letak Allah kat mana? Kalau aku buat macam tu, aku nak letak Allah kat mana? Di mana Allah? Aku nak letak Allah kat mana? Bila dengar jawapan hamba itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tersentak Abdullah bin Umar. Seolah perkataan hamba tu betul-betul menusuk dalam kalbu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Waktu tu juga Abdullah bin Umar terus balik rumah. Bila beliau balik rumah, sepanjang perjalanan beliau mengulang-ulang perkataan hamba tu. Ainallah, 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 sampai kat rumah dia. Bila sampai kat rumah, Abdullah bin Umar telah hantar satu orang suruhan dia untuk pergi cari tuan hamba tu, dia punya bos dia, tuan dia, dan minta pada tuan dia tu supaya bebaskan hamba tu, beli hamba tu, dan juga beli sekali yang kambing dia. Tuan tu lepas dah dipujuk, dia pun setuju. Akhirnya dia telah jual hamba tu sekali. Abdullah bin Umar lah beli. Dia telah jual hamba tu sekali dengan kambing-kambing tu. Kemudian hamba itu bersama dengan kambing tu dibawa jumpa Abdullah bin Umar. Dah belilah, beliau dah beli. Apa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu buat? Beliau telah membebaskan hamba tu, dan kemudian kambing tu semua dihadiahkan kepada hamba tersebut. Mana akhirnya hamba tu pun merdeka, dan kemudian kambing dia semua dia dapat. Ini nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu berkenaan dengan orang yang betul-betul takwa. Kisah yang lebih kurang sama berlaku pada ayah beliau. Abdullah bin Umar punya ayah. Abdullah bin Umar punya ayah ialah nama Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita pun tahu beliau ialah antara beliau jadi khalifah. Sayyidina Umar jadi khalifah berapa tahun? 10 tahun jadi khalifah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah 10 tahun. Antara amalan Sayyidina Umar ialah bila malam-malam beliau akan buat rondaan.
di sekeliling Madinah, bahkan sampai ke pinggir kota Madinah. Beliau akan jalan bersama dengan hamba dia, biasanya Aslam. Hamba dia ikut tu nama Aslam. Akan jalan pusing sekeliling Madinah untuk tengok keadaan di Madinah, tengok keadaan rakyat. Sayyidina Abdullah bin Umar akan pusing waktu malam. Dulu kalau macam kita sekarang ada lampu semua. Bila kalau berjalan tu memang betul-betul gelap. Itu sekali itu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada waktu malam beliau lalu berhampiran satu pondok, rumah. Zaman dulu ni pondok je, macam rumah orang zaman dulu, rumah pondok je. Lalu tepi rumah tu. Bila lalu tepi rumah tu, ialah tanpa sengaja Sayyidina Umar dengar dalam rumah pondok tu ibu dengan anak gadis dia sedang berbicara. Ibu dengan anak gadis dia sedang bicara. Diorang ni apa punya pendapatan mereka? Apa dia? Pendapatan mereka jual susu. Ibu dia tanya dengan anak dia, "Anak, hari ni dapat susu banyak mana?" Maksudnya malam tu dapat susu perah, jadi besok nak jual. Susu tu besok nak dijual di pasar Madinah. Jadi dia kata, "Susu dapat banyak mana?" Anak dia kata, "Mak," anak gadis dia kata, "Mak, hari ni susu dapat sikit je, tak banyak pun." Jadi mak dia kata, "Habis besok macam mana nak jual?" Jadi anak dia kata, "Apa yang ada kesikit tu, itulah besok kita jual." Mak dia bagi cadangan. Yelah, kadang-kadang ada orang, kadang dia pun kadang macam orang biasa. Mak dia bagi cadangan, "Apa kata kau tambahkan air dalam susu tu? Tambah air dalam susu tu, besok jual. Susu jadi banyak." Tambah air dalam susu jadi banyak. Jadi boleh jual, dapatlah untung lebih. Mak dia bagi cadangan macam tu. Jadi gadis ni jawab, dia temak, perbuatan itu kalau saya tambah air, perbuatan itu ditegah oleh Umar. Sebab zaman dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, masa dia khalifah, beliau juga akan pergi ronda di pasar. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedia akan tengok orang berniaga betul ke, niaga tipu ke ataupun tidak. Dan kalau ada orang baru datang berniaga, Sayyidina Umar akan tanya kat dia, "Kau ni dah berniaga kat sini, kau dah belajar belum pasal hukum hakam perniagaan atau belum?" Kalau orang tu kata, "Saya tak belajar lagi," Sayyidina Umar kata, "Berhenti niaga, pergi masjid belajar pasal niaga." Sampai macam tu tahap zaman tu. Sayyidina Umar lalu begitu tengok rakyat beliau, kalau yang tak belajar lagi bab niaga, kalau kata dibuka niaga sebelum belajar, Sayyidina Umar suruh berhenti, pergi belajar bab niaga. Jumpa dengan sahabat yang dah mahir, belajar bab niaga. Baik, jadi urusan pasar pun beliau ambil berat. Jadi anak gadis tu kata, "Kalau saya buat macam tu, perkara ini khalifah marah, khalifah tegah, khalifah tak bagi, jangan tambah ni, kena niaga jujur." Ibu dia jawab, dia kata, "Kalau kau tambah air pun, mana Umar tahu? Umar mana tahu kau tambah air?" Apa anak gadis dia jawab? Anak gadis dia jawab, "Ibu, Umar tak tahu, tapi Tuhan Umar tahu. Umar tak tahu, tapi Tuhan Umar tahu. Allah tahu." Bila dengar tu, Sayyidina Umar tersentak dan beliau terus tahu bahawa gadis ni ialah gadis yang begitu takwa. Sayyidina Umar lalu balik rumah. Beliau ada anak laki nama Asim, dan beliau telah hantar pinangan kepada gadis itu untuk dikahwini oleh anak laki beliau. Dan kemudian anak laki beliau telah kahwin dengan gadis itu yang takwa ini. Maka daripada itu lahir cucu Sayyidina Umar, cucu perempuan. Cucu perempuan ini berkahwin dengan Abdul Aziz, dan Abdul Aziz perkahwinan daripada tu, maknanya anak tu yang cucu Sayyidina Umar tu yang berkahwin dengan daripada gadis yang solehah dan takwa itu, kahwin dengan Abdul Aziz, dan daripada hasil perkahwinan ni lahir Umar yang kedua. Siapa Umar yang kedua? Umar bin Abdul Aziz, juga khalifah yang begitu takwa. Makna apa dia? Daripada wanita takwa lahir orang bertakwa. Siapa dia? Itu Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. 2 tahun jadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz dari 2 tahun jadi khalifah. Kalau Sayyidina Umar tu lama lah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah kan, Khulafaur Rasyidin 10 tahun. Lepas tu naik Sayyidina Uthman 12 tahun. Lepas tu naik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ni 4 tahun. Lepas tu baru naik pemerintahan Bani Umayyah. Bila naik pemerintahan Bani Umayyah bermula tahun 40 Hijrah. Mula-mula naik Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Lepas tu naik anak dia Yazid bin Muawiyah. Lepas tu naik Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah.
lepas tu naik Marwan bin Al-Hakam, lepas tu naik Abdul Malik bin Marwan, lepas tu naik Walid bin Abdul Malik, lepas tu naik Sulaiman bin Abdul Malik, lepas tu baru naik Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, iaitu seorang lelaki khalifah yang lahir daripada nenek dia ialah wanita yang takwa kepada Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kisah yang saya sampaikan ni ialah nak bagi tahu contoh orang takwa. Itu orang takwa. Orang tak nampak pun macam itulah dia. Dia rasa Allah lihat dia. Di takwa ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, senang ke susah? Oh, dia cakap senang. Saya nak cakap pun senang. Kita kena takwa. Kita nak sampaikan kisah pun boleh. Tapi tuan-tuan, nak betul-betul takwa bukan senang. Bukan senang. Kadang saya mau tak tengok orang nak ni, dia tu takkan tak ada sikit. Takkan tak ada sikit, kita pun terus dengan kita bungkus. Kita kata tak boleh ni. Alah, tak apalah, kita minum sikit lah. Minum dah selesai. Baru minum belum lagi ni. Minum pun dah selesai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau macam tu, itu tak payah cerita takwa. Itu memang tak ada takwa, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, takwa ini ialah yang kita nak usaha setiap ni. Allah bagi tahu matlamat puasa ialah nak dapat takwa. Matlamat puasa ialah nak dapatkan takwa. Itu yang utama. Kalau setakat puasa tak makan tak minum, tapi yang lain buat, maka tak dapat, dia tak menghasilkan takwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama ada gariskan beberapa adab yang kita perlu jaga ketika puasa. Bila kita jaga, insya-Allah puasa kita itu akan menghasilkan takwa, insya-Allah. Tapi dengan syarat kena jaga. Apa dia adab dia? Para ulama gariskan 6 adab. Para ulama, sebenarnya yang tulis ni Imam Ghazali rahmatullah alaih, ada gariskan 6 adab ketika puasa yang bila orang tu dia jaga, maka dia akan dapat takwa. 6 adab ni begitu penting untuk dijaga ketika puasa. Kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila puasa, kita semua sedia maklum bahawa time puasa ni memang tak boleh makan, tak minum. Satu lagi, tak boleh makan, tak minum, menjaga diri daripada perkara membatalkan puasa. Maknanya tidak melakukan persetubuhan dan seumpamanya. Maka itu kita kata itu ialah perkara yang kena jaga. Tapi di samping perkara itu dijaga, maka kena jaga juga 6 adab. Maka bila 6 adab ni dijaga, time puasa, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kepada kita kesan takwa. 6 adab ni apa dia? Pertama, saya beritahu ringkas-ringkas saja sebagai point supaya kita dapat, ialah sebenarnya yang paling utama tu untuk kita amalkan. Kan saya bercakap dapat amal, tuan-tuan dan puan sama-sama kita cuba untuk amalkan. 6 adab yang ditekankan oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih. Adab yang pertama ialah ketika puasa menjaga mulut. Adab yang pertama ketika puasa ialah menjaga mulut. Jaga mulut daripada apa? Jaga mulut daripada mengumpat, menipu, caci, maki, kutuk orang dan seumpamanya. Maknanya jaga mulut daripada perkara tersebut. Termasuk juga menjaga mulut daripada berkata yang kotor. Kata benda-benda yang kotor, yang ialah perkara-perkara macam lucah, kotor, maka itu dia juga dijaga. Jadi jaga diri daripada, jaga mulut daripada perkara tersebut. Khusus dia para ulama sebutkan ketika puasa ni, antara yang penting sekali kita jaga, macam dalam hadis banyak sebutkan, jaga mulut kita daripada mengumpat dan menipu. Jaga mulut kita daripada mengumpat dan menipu. Mengumpat satu dan juga menipu. Ini kena jaga mulut. Ini adab yang pertama. Mengumpat banyak disebutkan dalam hadis, kan? Dalam hadis ada beritahu, Nabi kata siapa yang kalau puasa tapi tak jaga diri daripada menipu, tak jaga diri daripada perkataan yang kotor, Allah tak berhajat kepada puasa dia itu. Jadi pertama sekali jaga mulut. Adab yang pertama ialah menjaga mulut. Adab yang kedua ialah menjaga telinga. Tadi maksudnya kalau kata kita tak boleh cakap benda haram atau benda yang melanggar adab puasa, yang seterusnya ialah adab telinga, tidak mendengar perkara-perkara yang dusta, tidak mendengar umpatan, tidak mendengar perkara dusta, dan tidak mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang mungkin kita tak mengumpat. Ada orang tak mengumpat,
dia tak mengumpat. Tapi bila orang mengumpat, dia duduk sekali, tumpang sekaki. Dalam hadis ada beritahu, orang yang mendengar umpatan, maka dia juga terlibat sama dalam mengumpat. Tapi apa maksudnya? Kalau dia redha dengan perbuatan tu. Kalau dia tak redha, tak suka, hati dibenci, dia tak termasuk. Tapi kalau dia pun, oh macam best lah, dia terjoin sekali lah. Tapi dia diam, dia diam. Yang mungkin cakap 3-4 orang, duk cerita, tapi dia dengar. Dan dia pun tumpang kaki, dia terima maklumat tambahan dia tu. Kan, dia dapat, maka dia pun termasuk dalam mengumpat. Itu ada disebutkan dalam hadis. Jadi adab yang kedua ialah jaga telinga. Jaga telinga, itu adab kedua. Adab yang ketiga ialah menjaga mulut, telinga. Adab yang ketiga jaga mata. Jaga mata daripada melihat perkara yang Allah haramkan. Antara yang Allah haramkan, kita pun tahu, aurat lah. Contohnya aurat. Aurat maknanya lelaki tak pandang aurat wanita. Wanita juga tak pandang aurat lelaki. Jaga mata daripada melihat perkara yang Allah haramkan. Zaman ni kita diuji dengan suasana yang kadang kita tak mampu nak elakkan. Susah. Zaman ni tak payah keluar rumah pun kita akan nampak aurat wanita. Kalau contoh kata lelaki tengok aurat wanita. Dekat mana? Kalau buka TV akan nampak aurat wanita. Handphone sekarang semua jadi TV lah. Sekarang tak payah buka TV pun tak apa, kat dalam handphone kita macam-macam ada. Maka kita akan terdedah berperkara tersebut. Sebab itu adab yang nombor 3 ni pun payah sebenarnya. Sangat sukar. Kalau kita keluar lagilah, pergi shopping mall, pergi sana, kita akan terlihat perkara tersebut. Jadi antara cara dia, kalaulah kita terlihat perkara itu, kita terus alihkan pandangan dan tak redha dengan perkara tersebut. Mungkin kadang-kadang kita buka handphone, tanpa sengaja kadang terkeluar gambar aurat wanita atau yang seumpamanya yang tak baik, maka kita cepat-cepat ketepikan, tutup dan seumpamanya. Jadi itu cara dia. Kalau kita pergi keluar ternampak, maka kita alihkan pandangan. Nabi SAW beritahu, satu orang kalau ternampak kemudian dia alihkan pandangan, dia tak kira berdosa. Tapi kalau dia melayan pandangan itu, teruskan pandang, maka dia dikira berdosa, memandang perkara-perkara haram. Sampai para ulama sebutkan, orang yang dah berkahwin pun, walaupun suami isteri ni boleh tengok aurat masing-masing, dari segi hukum lah boleh, tapi satu sudut juga, itu juga dielakkan time puasa. Time puasa itu dielakkan. Boleh, tapi dielakkan, kerana dia akan boleh menimbulkan atau menaikkan nafsu syahwat. Itu yang ketiga, iaitu menjaga mata. Adab yang keempat, menjaga seluruh anggota badan yang lain daripada melakukan perkara maksiat. Apa dia? Jaga tangan, jaga kaki dan anggota yang lain daripada melakukan maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau jaga kaki itu mungkin senang. Jaga kaki rasanya tak adalah time puasa kita nak tendang orang. Tapi jaga kaki juga termasuk kaki tak melangkah pergi tempat haram. Kaki tak melangkah pergi tempat haram. Itu termasuk jaga kaki. Masyhur mengenai Nabi Daud AS. Nabi Daud AS, antara doa baginda, Nabi Daud AS pernah doa. Apa doa Nabi Daud AS? Ya Allah, kalau kakiku ini melangkah ke tempat yang kau haramkan, ya Allah, patahkanlah kaki aku. Tapi itu doa Nabi. Hebat. Nabi Daud doa, ya Allah, kalau aku pergi ke tempat haram, kalau aku kata nak pergi tempat haram, patahkan kaki aku. Maksud nak bagi tahu begitu sekali tak nak melakukan perkara haram. Tapi itu makam Nabi Daud AS. Jadi kalau jaga kaki mungkin agak mudah. Tapi satu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, iaitu jaga tangan. Mungkin kita kata tangan tak ada pun kita pukul orang time puasa. Tapi time puasa ni, tak kisahlah sama ada puasa ataupun tak puasa, kita zaman sekarang ni, kita mungkin tak pukul orang guna tangan dengan kita tumbuk dia ataupun buat seumpamanya. Tapi zaman ini kita menulis dengan tangan kita perkara yang boleh memecahkan hati orang, ataupun memporak-perandakan masyarakat, ataupun mengadu domba antara orang lain, masyarakat. Maka ini ialah merupakan termasuk dalam jaga tangan. Tangan dijaga, anggota badan yang lain. Adab nombor 4, jaga tangan, kaki dan anggota badan yang lain. Jadi tangan kita dalam bulan puasa ni kadang kita menulis. Kita menulis. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tuan-tuan pun sedia maklum, kadang-kadang satu perkara yang berlaku, kalau kita lihat orang Islam kita tulis bulan puasa, kadang memang betul-betul melanggar adab puasa. Kadang maki orang,
maki, caci, hina orang, kadang tak kira apa dah. Kan macam baru ni apa yang berlaku kan mengenai fatwa yang disalah fahami macam baru ni. Tengok orang Islam kita maki, la ilaha illallah, menakutkan. Maki tak kira apa, tak ingat dunia, maki. Kan, tapi dia tak maki pakai mulut. Dia maki pakai tangan. Sebab itu antara adab puasa menjaga ni tangan. Sebab itu dalam hadis, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, antara perkara yang luar biasa Nabi ada sebutkan. Nabi SAW ada sebutkan satu perkara sangat luar biasa. Apa dia Nabi sebutkan? Nabi kata al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi kata orang Islam yang sebenar ialah bila orang Islam lain terselamat daripada lidah dan tangannya. Nabi sebut lidah dan tangan. Jaga orang Islam lain dari lidah, itu kita sedia maklum, tak maki orang, tak apa semua, dan tak caci orang. Tapi jaga tangan. Nabi kata juga orang Islam yang sebenar bila dijaga tangan dia daripada memudaratkan orang lain. Jaga tangan tak semestinya ialah tak pukul orang, tetapi juga zaman ini kita lihat betapa hebatnya pesanan Nabi. Kerana zaman ini berlaku orang menulis yang mana boleh memecah belah hati orang. Kerana itu kita bulan Ramadan ni, sebenarnya bukan bulan Ramadan bukan jaga, tapi khususnya bulan Ramadan ni, tangan kita tu berhati-hati daripada menulis perkara yang boleh maksudnya menghina orang atau menjatuhkan orang lain atau menipu. Baik, adab yang keempat tu, adab yang kelima ialah orang yang berpuasa tidak buka puasa terlalu banyak. Tidak makan terlalu banyak ketika buka puasa. Ini adab nombor 5. Bila kita puasa, buka puasa kita tahu semua orang lapar kan, tapi kita jaga adab. Antara adab ni ialah tak buka puasa, tak makan terlalu banyak ketika buka puasa. Ni susah. Ini susah ke senang tuan-tuan? Saya tak pastilah tuan-tuan kata senang ke susah. Tapi kalau kita tengok realiti kita, hidup kita, realiti bila kita time puasa, apa yang kita lakukan. Kalau kita fikir, cuba kita fikir sama-sama. Kalau bukan bulan puasa, kita biasa makan tengah hari lah katakan. Biasa makan tengah hari ni berat sikit. Apa yang kita makan? Secara umum lah. Biasa orang makan sepinggan nasi, satu lauk, satu sayur, satu air. Itu je standard makan. Satu nasi, sepinggan nasi, mungkin ada nasi orang sederhana, ada mungkin banyak sikit. Kemudian apa? Satu lauk, satu sayur, kemudian satu air. Air mungkin air sejuk, mungkin air panas. Ikut masing-masing lah. Itu makanan kalau bukan bulan puasa. Tapi bulan puasa apa yang berlaku? Bila bulan puasa, segala serbi 2-3 perkara. Lauk 2, sayur 2, air 2, panas sejuk ada. Kuih tak masuk lagi. Kuih dengan murtabak, dengan popiah, kuih manis, kuih ni semua ada. Segala mak nenek makanan semua ada. Time kita buka puasa, begitu berganda makanan kita. Maknanya kalau kata kita buka puasa terlalu kenyang makan, maka itu melanggar adab puasa. Dan itu menyebabkan kita tak mendapat kesan daripada puasa kita. Sebab itu kadang ada orang cakap, sebab itu para ulama ada sebutkan, antara kesan puasa yang begitu besar ialah bila kita puasa, kita mengurangkan makan berbanding tak puasa. Maka baru puasa ada kesan. Kalau puasa kita pelahap, time buka puasa kita pelahap lebih daripada yang waktu buka bulan puasa, maka kali itu puasa tak ada kesan. Sebab itu sebagai contoh kan, dalam hadis ada sebutkan, Nabi kata kahwinlah. Saya bukan cerita bab kahwin ni, tapi Nabi bagi tahu. Nabi kata, wahai orang muda, Nabi kata, siapa antara kamu yang mampu untuk kahwin, kahwinlah. Nabi suruh kahwin. Tapi Nabi kata, kalau kamu tak mampu nak kahwin apa dia? Kadang-kadang duit tak ada, mas kahwin tak ada, tak mampu nak kahwin lagi. Nabi suruh apa? Nabi kata puasa. Kekang nafsu kamu tu dengan puasa. Makna puasa ni dia fungsi dia begitu kuat untuk mengekang nafsu. Tapi para ulama sebutkan, apakah puasa yang boleh mengekang hawa nafsu? Sebab kadang ada orang puasa tapi sama je. Para ulama sebutkan puasa yang boleh mengekang hawa nafsu ialah bila puasa itu intipati dia dikurangkan makan berbanding bulan biasa, berbanding tak puasa. Maka itulah rahsia daripada dapat kesan puasa. Sebab itu antara sebab besar kita puasa puluh tahun pun, bila habis bulan puasa kita macam tu juga.
Perangai kita macam tu juga. Bulan puasa pun tak berubah, habis puasa pun tak berubah. Sebab dia ialah kita punya makan lagi banyak daripada bukan bulan puasa. Itu belum cerita pembaziran. Pembaziran yang paling dahsyat berlaku ialah bulan puasa. Itu belum cerita lagi hotel. Kalau kita pergi hotel, tuan-tuan pergi tong sampah hotel, mi dibuang satu tong sampah, mion dibuang satu tong sampah. Belum cerita lagi orang-orang yang berniaga, dibuang makanan begitu banyak bila belum puasa. Belum lagi cerita orang yang beli. Orang yang beli kadang dia mampu makan 2-3 je. Lepas tu makanan tu dia masuk dalam peti ais. Lepas dah masuk dalam peti ais, makanan itu tak makan pun lepas tu. Sebab besok dah puasa lagi. Besok beli lagi, simpan lagi. Lepas tu besok beli lagi, simpan lagi. Lalas semuanya masuk tong sampah. Pembaziran yang begitu dahsyat yang berlaku. Bila berlaku? Bukan lain bulan Ramadan. Bulan Ramadan berlaku. Jadi masalahnya ialah bila kita time puasa, kita makan terlalu banyak. Sebab itu kalau kita tengok para ahlullah, orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, time bulan puasa, mereka makan begitu kurang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, saya tak adalah suruh. Maksudnya saya bercakap ini pun bukanlah kita nak suruh orang makan sikit sangat. Tak semestinya. Kalau bukan bulan puasa dimakan 1 pinggan setengah, sebagai contoh nasi 1 pinggan setengah, bila time bulan puasa dia kena makan sampai setengah pinggan. Tak semestinya macam tu. Tapi paling kurang kadar tu dikurangkan sikit, ataupun disederhanakan sikit kadar tu. Kalau mungkin bulan puasa dimakan kalau bukan bulan puasa dimakan 1 pinggan setengah, mungkin bulan puasa makan kurang sikit, 1 pinggan ke, kurangkan sikit kadar tu. Maka insya-Allah akan dapat kesan daripada puasa. Itu antara adab yang kelima. Adab kelima apa dia? Tak makan terlalu banyak ketika buka puasa. Ni kita kena usahakan. Yang ini tuan-tuan, yang adab nombor 5 ni, ustaz ke tak ustaz ke semua tumbang. Yang ni adab nombor 5 ni, saya pun mengaku. Sebab ni memang sukar. Tapi kena usahakan. Kena usahakan. Kalau kita nak usahakan, kita boleh buat. Apa cara dia? Kalau kita pergi bazar, beli lauk, janganlah beli banyak sangat. Beli sekadar perlu saja. Kan, kalau nak beli kuih, mungkin 1 jenis kuih. Air tak payah saya 3-4 air. Ini 3-4 air dia beli. Air tebu, cincau, nampak lagi merah mergelit, pun beli juga. Nampak hijau mergelit pula, pun beli juga. Kan, balik minum 1 je, dapat minum. Cuba fikir kan. Kita tak mampu pun nak makan begitu banyak. Kan? Jadi adab nombor 5 ialah tidak makan terlalu banyak ketika buka puasa. Adab nombor 6, para ulama kata, ini Imam Ghazali rahmatullah alaih. Ini adab ni saya tahu daripada Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin. Adab nombor 6 ialah bila kita dah puasa, kita kena hadirkan dalam hati kita, Arab ni istihdar. Istihdar ni maksudnya hadirkan, bawa datanglah hati kita 2 sifat. Apa dia 2 sifat tu? Sifat khauf dan raja. Khauf dan raja. Khauf apa dia? Khauf makna takut. Raja apa dia? Raja makna harap. Takut dan harap. Bila kita dah puasa, setiap hari bila kita puasa, kita kena rasa takut. Ya Allah, kot-kot kau tak terima aku punya amal. Kita kena takut pada Allah Ta'ala. Kita memang dah puasa, kita dah melakukan amal tarawih dan lain-lain, qiyamul lail dan lain-lain, tapi kita kena takut pada Allah. Takut-takut Allah tak terima puasa kita. Yang kedua, kena hadirkan juga harap. Harap apa dia? Ya Allah, mudah-mudahan kau terima aku punya puasa. Itu takut dan harap. Jadi para ulama kata, siapa yang kalau puasa dia hadirkan 2 sifat ni, takut dan harap, apa yang dia takut tu Allah akan jauhkan, dan apa yang dia harap Allah akan bagi. Apa yang dia takut, apa maksudnya? Dia takut Allah tak terima, insya-Allah Allah terima. Kalau dia harap Allah terima, Allah akan bagi. Jadi dalam hadis boleh sebutkan al-iman bainal khaufi war raja, iman antara takut dan harap. Jadi bila kita puasa dan juga melakukan amal lain, kena ada takut, kot Allah tak terima, dan kena ada harap, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita punya amalan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tu 6 adab tentang puasa. 6 adab ketika puasa. Siapa yang jaga, bila kita jaga, insya-Allah Allah Ta'ala beri kepada kita takwa daripada puasa tersebut. 6 adab tu saya ulang semula, iaitu pertama jaga mata, pertama jaga mulut, kedua jaga telinga, ketiga jaga mata, keempat jaga anggota badan yang lain, kat seluruh anggota badan kita.
Yang kelima, tak makan terlalu banyak ketika buka puasa. Dan yang terakhir, yang keenam ialah hadirkan dalam hati perasaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada adab ketujuh. Kalau ikut para ulama, Imam Ghazali ada sebut lagi adab ketujuh. Tapi adab ketujuh tu memang secara umum memang orang tak boleh sampai. Itu memang tak boleh sampai. Itu makam tinggi. Dipanggil istilah dia makam khawasul khawas. Itu makam yang terlalu tinggi. Bersama dengan 6 adab tadi, ada satu lagi adab yang ketujuh, tapi itu makam terlalu tinggi. Itu kita memang takkan dapat. Saya pun takkan dapat, tuan-tuan dan puan tak tahulah. Tapi rasa sama je. Tak dapat. Apa dia? Orang yang puasa, dalam hati dia tak ada langsung selain daripada Allah Ta'ala. Hanya ada Allah dia. Apa contohnya? Sampaikan para ulama sebutkan, kalau satu orang tu dia sebelum buka puasa, dia dah terfikir, aku nak buka puasa apa hari ni maka itu pun dah melanggar adab puasa. Tapi itu para ulama kata itu maqam terlalu tinggi, maka kita tak mampu sampai. Itu maqam orang-orang hebat, wali Allah Ta'ala mungkin. Bagi dia, kalau tonton kata nak buka puasa tu, dia terfikir, aku nak makan apa hari ni maka itu pun dah kira salah. Seolah macam tak yakin pada Allah Ta'ala. Tak yakin pada Allah Ta'ala boleh bagi rezeki kat dia. Sebab itu kalau kita dengar cerita para ulama, contoh macam sahabat tabi'in atau para ulama dulu, kadang-kadang dia dah dekat buka puasa dah ni, katalah pukul 6, ada orang datang pada dia bawa hadiah makanan. Tuan, saya bagi hadiah kat tuan. Time tu juga makanan itu, kadang ada orang lain datang, dia hadiah pada orang lain. Maknanya pun dia sikit tak irau, aku kan tak payah risau pasal rezeki aku, time buka puasa kan. Tapi tu adab ketujuh tu makam terlalu tinggi. Maka kerana itu saya tak sampaikan yang kita perlu, yang mungkin kita boleh usahakan 6 adab tadi tu. Yang adab ketujuh tu ialah makam dipanggil puasa khawasul khawas. Orang yang begitu tinggi darjat dia di sisi Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita dapat jaga 6 adab puasa tadi tu pun insya-Allah dah begitu hebat dah. Tapi dengan syarat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, sekarang ini kita dah masuk 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kita dah masuk 10 hari akhir di bulan Ramadan. Dalam hadis ada bagi tahu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan, Nabi SAW punya amalan. Nabi SAW punya amalan, bila masuk 10 hari akhir di bulan Ramadan, baginda akan ikat kain baginda ketat-ketat. 10 hari akhir bulan Ramadan, baginda akan ikat kain baginda ketat-ketat. Para ulama hadis kata, hadis ni ada 2 makna. Mungkin ada 2 makna. Ikat kain ketat-ketat tahu makna. Satu mungkin makna ikat kain ketat-ketat tu ialah bahasa kiasan yang memberi makna bahawa baginda bersungguh-sungguh melakukan ibadat melebihi daripada hari yang sebelumnya bila masuk 10 hari akhir di bulan Ramadan. Maka baginda pun dikata ikat kain ketat-ketat, maksudnya bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Bila masuk 10 hari akhir di bulan Ramadan, baginda ikat kain ketat-ketat, maksudnya sungguh-sungguh melakukan ibadat. Atau boleh juga makna yang kedua, ikat kain ketat-ketat memberi makna Nabi SAW atau boleh juga maknanya Nabi SAW tidak menggauli isteri Nabi SAW pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Maksudnya bila time 10 hari akhir bulan Ramadan tu, Nabi tak bersama dengan isteri baginda SAW kerana nak berikan tumpuan sepenuhnya ibadat kepada Allah Ta'ala. Dua-dua makna tu boleh diterima. Dalam hadis juga disebutkan Nabi SAW memberi galakan bila time 10 hari akhir bulan Ramadan, Nabi kata carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang ganjil, pada malam yang ganjil daripada 10 hari akhir bulan Ramadan. Sekarang ni kita dah masuk 10 hari akhir bulan Ramadan, maka dalam 10 hari akhir bulan Ramadan ni ada salah satu malam insya-Allah akan Lailatul Qadar. Tapi menurut ulama juga, Lailatul Qadar yang berlaku dalam Ramadan tidak semestinya berlaku sekali. Lailatul Qadar yang berlaku dalam Ramadan tak semestinya berlaku sekali. Boleh jadi berlaku beberapa kali dalam sepanjang bulan Ramadan. Bahkan dalam 10 hari akhir tu boleh jadi berlaku sekali atau 2 kali atau 3 kali. Tapi Nabi SAW bagi galakan supaya kita cari sungguh-sungguh Lailatul Qadar dengan melakukan ibadat di malam ganjil di akhir bulan Ramadan, di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Tapi malam ganjil ni, para ulama ada sebutkan, bila kita nak lakukan ibadat, kita jangan pilih-pilih malam. Kita lakukanlah ibadat pada
secara berterusan sampai ke akhir bulan Ramadan. Sampai ke akhir bulan Ramadan. Dalam hadis ada beritahu Nabi SAW, ini antara amalan yang Nabi buat ni tuan-tuan, yang saya nak sebutkan ni ialah antara amalan yang negara kita tak hidup. Ni lagilah Covid ni. Covid lagilah tak hidup amalan tu. Kalau tak ada Covid pun, tapi negara kita amalan ni kurang hidup. Tak berapa nampak amalan ni. Apa dia amalan ni tuan-tuan? Dalam hadis bagi tahu bahawa Nabi SAW bila masuk 10 hari akhir bulan Ramadan, Nabi akan itikaf dalam Masjid Nabawi. Nabi terus itikaf, Nabi tak keluar-keluar. Itikaf yang Nabi lakukan bila masuk 20 Ramadan. Bila masuk 20 Ramadan, daripada 20 Ramadan, Nabi akan masuk masjid, Nabi terus itikaf, Nabi tak keluar di masjid. Bila Nabi keluar, bila dah nampak malam, bila dah nampak anak bulan Syawal, maksudnya bila dah nak raya, baru Nabi akan keluar di masjid. Maknanya Nabi habiskan itikaf. Jadi ini itikaf yang Nabi SAW lakukan. Bila masuk 10 hari akhir untuk merebut Lailatul Qadar dan banyakkan ibadat, Nabi terus itikaf dalam masjid, tak keluar-keluar. Dan ini antara amalan yang sunnah yang begitu besar Nabi lakukan, tapi amalan ini tak hidup. Secara negara lain mungkin hidup, tapi secara khusus negara kita tak ada. Tapi sekarang Covid lagi lah. Sebab sekarang kalau Covid, kalau contoh Negeri Sembilan, kalau Negeri Sembilan ni SOP ialah malam hanya sampai ke 12 kan, malam sampai ke 12, kemudian nak tutup, ke 4 boleh buka balik. Kalau boleh tu melakukan ibadat je lah. Tapi kalau itikaf yang tak boleh. Kalau itikaf yang tak boleh di masjid. Tapi kalau Nabi SAW zaman dulu, Nabi lakukan demikian, tak keluar dari masjid terus. Jadi keperluan Nabi bagaimana? Kerana isteri Nabi, kalau rumah Nabi kan sebelah Masjid Nabawi, isteri Nabi akan hantar ke masjid untuk Nabi SAW buka puasa dan juga untuk bersahur. Dia hantar daripada rumah isteri Nabi SAW, ataupun ada sahabat yang bawa datang oleh Nabi SAW. Tahun yang Nabi nak wafat, maksudnya bila Ramadan tahun 10 Hijrah, lebih kurang beberapa bulan sebelum Nabi SAW wafat, Nabi wafat 11 Hijrah, Nabi SAW itikaf lagi lama. Nabi itikaf 20 hari duduk dalam masjid. Jadi mudah-mudahan akan datang amalan ini dapat kita lakukan, itikaf kan. Tapi sekarang ni kita tak dapat nak itikaf. Satu pertama, kalau Malaysia ni rata-rata orang kerja pejabat kan. Kalau itikaf sekejap pun ada pahala, besar pahalanya. Dalam hadis ada beritahu, Nabi kata, siapa yang beritikaf, siapa yang itikaf satu hari semata-mata kerana Allah Ta'ala, Allah akan jauhkan dia daripada api neraka 3 parit. Satu parit lagi jauh daripada timur barat. Itikaf satu hari dalam masjid ialah Allah akan jauhkan daripada api neraka 3 parit. Satu parit lagi jauh di timur dan barat. Ini kelebihan itikaf. Ada riwayat lagi lain disebutkan juga, siapa itikaf dalam masjid walaupun sekejap, Allah akan haramkan dia api neraka. Jadi sebab itu, kalau itikaf tu lagi lama dalam masjid, maka lagi afdal. Tapi kalau sekejap pun, maka ada ganjaran yang begitu besar. Maka oleh kerana itu, kalaulah kita dalam bulan Ramadan ni, antara perkara yang kita kena ambil berat iaitu melakukan iktikaf. Tapi iktikaf tak mungkin berlaku di surau. Ialah macam tempat tuan ni surau, tapi iktikaf dia hanya boleh berlaku di masjid. Jadi sebab itu dalam bulan Ramadan ni secara khususnya, lagi-lagi bila time malam, kalau kita pergi ke masjid, maka jangan lupa bila masuk masjid niat iktikaf. Nak solat tarawih ke atau qiyamul lail ke, jangan lupa niat iktikaf, kerana untuk merebutkan pahala. Dan untuk merebutkan pahala, jadi kita tambahkan ibadat kita di 10 hari akhir di bulan Ramadan ni. Antara amalan dia itu dengan iktikaf. Kemudian kita banyakkan juga untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ni. Berkenaan dengan khatam Al-Quran, dulu saya dah sebutkan dah, mungkin ada jemaah-jemaah tadarus yang dah khatam kadang-kadang. Tapi kalau siapa yang dah khatam pun, usahakan untuk khatam secara individu sebanyak mungkin. Biar bulan Ramadan ni kita banyakkan khatam Al-Quran. Dan satu lagi sunnah juga bulan Ramadan ni ialah mendengar Al-Quran dalam solat tarawih. Mendengar Al-Quran dalam solat tarawih juga ialah sunnah Nabi SAW. Sebab itu kalau solat tarawih, kalau kita dapat dibaca ayat-ayat Al-Quran selain daripada surah biasa, juga adalah digalakkan. Itulah untuk sementara waktu ni, saya pun faham SOP macam disebutkan bahawa digalakkan baca surah pendek. Ini mungkin sementara waktu, kita doa tahun-tahun akan datang mudah-mudahan kita dapat lakukan ibadat seperti biasa. Tapi macam tempat saya tu di Senawang tu, saya buat solat tarawih
Kita buat sama satu malam satu juzuk macam biasa. Satu masa 20 rakaat, satu malam satu juzuk lebih lah dekat surah Al-Amin. Taman Cepaka tu saya di imam. Jadi memang dari tahun-tahun lepas pun kita buat khatam. Tahun ni bersama kita teruskan juga khatam 20 rakaat. InsyaAllah malam 27 insyaAllah dijangkakan khatam surah Al-Amin. Baik, tapi dalam bulan Ramadan ni kalaulah kita tak dapat khatam dalam solat pun, kita usahakan sebanyak mungkin untuk khatam Al-Quran secara individu, iaitu dengan membanyakkan membaca Al-Quran. Baik, sampai itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, bila tiba bulan Ramadan ni, kita akan melakukan ibadat. Apa yang saya nak sampaikan ialah nanti kita akan bertemu dengan malam raya. Kita akan jumpa dengan malam raya. Tak lama dah ni kan, sekarang masa berjalan begitu laju. 10 hari lagi sesudah dah malam raya. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, bila tiba malam raya, ialah orang dah ibadat sepanjang malam Ramadan. Bila malam raya, orang pun dah tak lakukan ibadat lagi dah. Malam raya ni, orang semua dah sibuk dah. Kononnya besok nak raya. Kalau yang mungkin perempuan, malam tu lah sibuk buat kuih raya, malam tu lah sekian, malam tu masak rendang. Kalau lelaki, ialah mungkin bakar lemang ke, cari lemang ke, atau sibuk dengan apa urusan sebab besok nak raya. Kalau perempuan sampai ke pagi kadang, pukul 3, 4 pagi, setrika baju apa semua kan. Semua nak setrika lah kan. Lelaki pula buat sekian kan. Ni ada juga air mercun pun ada kan, bila malam raya. Baik. Tapi satu perkara kadang kita lupa, malam raya ialah juga malam ibadat. Malam raya ialah malam ibadat, dan malam raya ialah antara malam yang doa begitu makbul. Sebab itu Imam Syafi'i rahmatullah alaih sebutkan, beliau kata sampai kepada kami riwayat bahawa doa makbul pada 5 malam. Bahawa doa mustajab. Mustajab mana Allah terima. Doa mustajab pada 5 malam. 5 malam doa begitu mustajab. Apa dia? Pertama beliau kata malam Jumaat. Dalam bulan Ramadan ni secara khusus juga kena ambil berat malam Jumaat. Selain Lailatul Qadar, dalam bulan Ramadan, selain ambil berat kita nak cari Lailatul Qadar, ialah kita ambil berat untuk kita untuk kita melakukan ibadat secara khusus pada malam Jumaat. Pertama beliau kata malam Jumaat. Yang kedua beliau kata malam hari raya Idul Fitri. Malam raya kita akan datang, malam Idul Fitri. Yang ketiga beliau kata malam Idul Adha. Malam Idul Adha. Yang keempat, malam permulaan bulan Rejab. Malam permulaan bulan Rejab. Dan yang kelima beliau kata malam nisfu Sya'ban. 5 malam doa makbul. Malam Jumaat, ini setiap minggu datang. Setiap minggu kita akan jumpa. Khususnya Ramadan. Bila bulan Ramadan ni, kalau malam Jumaat kena ambil berat. Yang kedua iaitu malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Yang keempat, malam permulaan bulan Rejab. Dan yang kelima ialah malam nisfu Sya'ban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, bila kita dah lakukan ibadat 29 ataupun 30 hari, 30 malam dalam Ramadan, khususnya 10 hari akhir, mungkin bila malam raya kita berhenti ibadat. Malam tu kita sibuk dengan persiapan raya, tak ada ibadat malam tu. Padahal malam raya ialah disunatkan melakukan ibadat. Dalam hadis juga disebutkan bahawa siapa yang beribadat pada kedua-dua malam raya, maka hatinya tidak akan mati pada hari yang hati lain akan mati. Maksudnya hari kiamat nanti Allah akan jaga dia. Allah Ta'ala akan jaga dia, ataupun Allah akan selamatkan dia dari fitnah akhir zaman. Jadi malam raya ni ialah malam kita melakukan ibadat. Jadi sebab itu kita teruskan ibadat. Dan nak dapatkan Lailatul Qadar ni, macam ustaz-ustaz saya biasa sebut, mungkin tuan-tuan biasa dengar ustaz-ustaz cakap, apa dia? Nak dapatkan Lailatul Qadar ni, bila 10 hari akhir Ramadan tu, jangan lakukan ibadat pilih-pilih malam. Lakukan ibadat berterusan. Setiap malam lakukan ibadat. Setiap malam lakukan ibadat. Khususnya ambil berat untuk dapat Lailatul Qadar. Ini orang kata paling kurang. Yang saya nak sebutkan ni ialah paling kurang. Paling kurang. Apa dia? Pertama, solat isyak secara berjemaah. Kemudian tarawih dan witir berjemaah. Kemudian subuh bila masuk, sembahyang subuh berjemaah. Ini akhir kalam bagi untuk dapatkan ibadat pada malam Ramadan. Tapi ini orang kata ini pun dah habis kedekut dah. Ini pun dah habis kedekut dah ni. Kalau lebih lagi bagus. Maksudnya kalau boleh 10 hari akhir bulan Ramadan ni, kalau boleh paling kurang jangan tinggal solat isyak jemaah, kemudian tarawih dan witir berjemaah, kemudian solat subuh berjemaah.
Siapa yang lakukan ni, insya-Allah alal aqal paling kurang, dia akan insya-Allah dapat pahala Lailatul Qadar. Tapi janganlah cukup dengan ni saja, kalau boleh lagi lebih lagi. Terutama malam-malam tu, bila malam contoh akan datang ni, banyakkan lakukan ibadat. Dan juga banyakkan doa. Dalam hadis bagi tahu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalaulah saya tahu malam itu malam Lailatul Qadar, apa saya nak kata? Apa saya nak doa?" Maka Nabi pun ajar doa. Nabi kata apa? Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni Sayyidatina Aisyah tanya kat Nabi, kalau saya jumpa Lailatul Qadar, mungkin malam tu saya rasa bahawa itu Lailatul Qadar, maka apa saya nak doa? Nabi kata, bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ni semua hafal, tapi biasanya ditambah karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Tambahan tu ialah tambahan yang orang kata yang tambahan yang tidak ada menjejaskan apa-apa makna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, wallahu alam, sampai itu saja. Jadi sebelum kita tutup majlis, ada apa pertanyaan, silakan. Ada tak zikir ataupun wirid yang spesifik tak kita boleh amalkan 10 malam terakhir? Secara khususnya banyakkan minta istighfar. Waktu malam ni, ibadat malam, kalau para ulama kata sebaiknya kita bila malam kita nak dapat Lailatul Qadar ni, terbaiknya ialah kita gabungkan semua amal. Bukan satu amal, buat semua amal. Apa dia semua amal tu? Pertama solat, kita ada buat. Lepas tu kita ada zikir, lepas tu ada baca Quran, dan akhir sekali doa. Itu terbaik. Macam mana contohnya? Mula kita solat. Solat tu kalau lagi panjang lagi bagus. Tapi kena hafal Quran lah. Kalau tak hafal ni, tapi atau boleh juga tengok. Solat sunat boleh tengok Quran. Pertama solat. Mungkin kita solat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Solat taubat, solat hajat, solat taubat lah tu utamanya. Solat yang paling utama, solat taubat ke solat tasbih ke? Tu pertama solat. Lepas tu, lepas dah solat, zikir. Zikir yang paling utama istighfar. Dan juga selawat lah. Zikir, istighfar, selawat. Atau apa lain, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tapi terutamanya istighfar. Sebab dalam hadis, dalam Quran sebutkan secara khusus pada waktu malam disunatkan istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, ayat Quran juzuk 3 tu. Jadi istighfar. Zikir. Yang ketiga, baca Quran. Maknanya kita dah ni, sampai tu kita ambil sebab baca Quran juga. Bacalah Quran berapa, 10 muka ke 5 muka, 6 muka, kita baca Quran. Terbaik ni baca Quran tengok. Sebelum malam ni afdal kalau kita baca Quran tengok. Satu baca Quran dalam solat, itu lain. Itu pun ni, satu lagi kita baca Quran tengok. Okey, tu. Dah 3 baca Quran, akhir sekali doa. Dan doa kalau boleh kita menangislah. Doa ni menangis kan. Ada satu orang alim dekat India, nama dia Syekh Umar Palanpuri rahmatullah alaih. Beliau banyak kali sebut dalam ceramah beliau banyak kali sebut, dia ulama besar lah. Dia kata kita doa ni, kita bukan baca doa. Doa ni ialah minta. Urdu kata parna. Parna ni mana baca. Parna. Satu mangna. Mangna ni minta. Dia kata doa bukan parna, bukan baca. Doa ni mangna, minta. Itu bahasa Urdu lah. Jadi apa beza baca dengan minta? Baca dengan minta apa? Ni orang baca, Allahumma inna nas'aluka wa na'udzu. Itu pun ni. Dia kata itu pun pahala. Tapi bila kita doa ni ialah minta. Dan macam mana bentuk orang minta? Macam mana dia fakir miskin minta pada orang? Dia kata, Tuhan, Encik, saya lapar, duit tak ada, lapar betul, buka puasa pun tak ada makanan, anak nak kahwin apa, tolonglah bagi sikit. Kalau orang tu tak bagi, dia minta, ya tolong, saya lapar betul, tolong bagi. Kita daripada tak bagi, tak nak bagi, saya kita bagi. Dia itu minta. Jadi doa ni ialah minta, bukan sekadar baca. Sebab itu bila kita bulan Ramadan, bila khususnya sebenarnya waktu lain pun, bila kita doa bukan parna tapi mangna. Tu Urdu, mangna tu mana minta. Dia kata. Tu dia kata lah, Urdu kata parna tu mana baca. Mangna minta. Jadi dia kata doa ni bila kita doa kena minta kepada Allah sungguh-sungguh. Ini kita punya doa kebanyakan ialah mungkin termasuk saya juga. Kita doa ini baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkanlah dosa kedua bapa kami ada. Itu macam baca. Tapi doa ni, lagi-lagi bila kita doa seorang-seorang depan Allah, waktu tengah qiyamul lail tu doa, menangis pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kalau kau tak ampunkan aku ya Allah, siapa nak ampunkan aku ya Allah? Tolonglah ampunkan aku ya Allah. Masuk aku dalam syurga ya Allah. Kesianlah aku ya Allah. Itu contohnya. Itu minta. Bukan sekadar baca doa. Dia kata kalau baca doa apa ada pahala. Tetapi yang penting doa ialah minta. Jadi itu berkenaan dengan apa dia amalan malam-malam bulan Ramadan ni. Kalau sebab ini gabungkan tu solat, zikir, tilawah baca Quran, dan akhir sekali itu doa. Okey, baik. Ada apa lagi? Berkenaan dengan nuzul Quran. Kita faham tentang surah ayat pertama turun tu surah daripada surah Iqra kan? Kemudian bagaimana Al-Quran tu disusun? Maksudnya siapa yang susun Al-Quran tu bermula daripada Alif Lam Mim tu, disusun surah-surah tu, dan bagaimana dia punya penyusunan tu dibuat? Yang dia Al-Quran turun dari Nabi SAW dalam keadaan tak teratur. Tak teratur ni maksudnya ada depan, ada belakang, ada apa semua. Tapi kemudian Nabi SAW yang telah susun bacaan tu. Sebab tu kan bila Nabi SAW jadi imam atau Nabi SAW solat, Nabi akan baca Baqarah. Lepas Baqarah, Ali Imran apa semua. Susunan tu diatur oleh Nabi SAW sampailah ke akhir hayat Nabi SAW. Tapi masa dia turun, sebelum Quran tu sempurna, maka dia disusun, dia turun dengan tak teratur. Mula Iqra. Lepas Iqra turun 5 ayat. Lepas tu turun pula Mudassir, ya ayyuhal Mudassir. Lepas tu turun Al-Muzammil. Lepas tu akhir sekali, yang terakhir turun Iza Jaa. Masa time haji turun Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kemudian masa haji turun Iza Jaa Rasulullah al-Fat. Menurut setengah ulama itu terakhir turun. Tapi bila Nabi SAW baca, Nabi baca ikut turutan yang kita baca sekarang. Tapi itu pun tak teratur lagi. Yang itu ada pada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ni yang hafal, dia kata aku dengar Nabi baca sekian susunan, tapi dia dapat sebagian. Sebagian lagi dia dengar sekian susunan. Tapi bila zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar telah suruh Sayyidina Zaid bin Sabit untuk kumpulkan Quran. Zaid bin Sabit itu pun telah kumpulkan Quran. Semua sahabat yang tahu tentang Quran walaupun sikit berkumpul, duduk kumpul, Quran dikumpulkan. Bila Quran dikumpulkan, dibuat satu mushaf. Mushaf tu yang disusun ikut macam kita baca sekarang. Tapi rujukan utama dia dari Rasulullah SAW. Tapi setelah Quran dah sempurna, susunan itu dibuat selepas Quran dah turun semuanya. Lepas dah sempurna, waktu tu semua sahabat dah sepakat, okey ni susunan yang kami dengar ikut ni Nabi SAW baca. Maka Quran Quran itu disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar yang simpan. Lepas tu disimpan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lepas Sayyidina Umar meninggal dunia, dibunuh, disimpan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha, anak Sayyidina Umar. Lepas tu bila Sayyidina Uthman jadi khalifah, mushaf yang satu tu dibagi pada Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman, Islam makin berkembang luas. Sayyidina Uthman telah perintah supaya mushaf yang ada kat dia tu disalin. Disalin 5 atau 6, seingat saya 6. Mungkin 5 atau 6 lah, 6. Satu yang kat tangan dia, lepas tu salin lagi 5. 5 tu setiap satu mushaf dihantar ke satu kawasan besar. Satu hantar pergi ke Khurasan, satu hantar pergi ke Syam, satu hantar pergi Iraq, satu hantar pergi Yaman. Maka daripada mushaf tu pula disalin. Tapi mushaf yang ada pada zaman tu pun tak berbaris. Tak ada baris zaman tu. Dulu mushaf tak ada baris. Quran dulu tak ada baris. Zaman dulu Arab. Orang Arab baca tak payah pakai baris. Tapi bila dah Islam makin tersebar, bila zaman Umar bin Abdul Aziz, takut orang yang bukan Arab kalau baca takut tersalah. Maka Umar bin Abdul Aziz telah perintahkan sebelum Umar bin Abdul Aziz, sebelum Umar bin Abdul Aziz, Hajjaj yang banyak bunuh orang, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang banyak bunuh orang tu, tahun 91 Hijrah. Tahun 91 Hijrah, Hajjaj ni telah perintahkan supaya Quran dibuat baris. Maka Quran pun dibubuh baris. Hajjaj telah perintahkan kepada satu orang nama Abul Aswad Ad-Du'ali, maka dia ni telah buat baris. Maka hari ni kita baca Quran yang ada baris, seluruh pahala dia masuk pada satu orang pembunuh besar, iaitu Hajjaj. Hajjaj tu pembunuh besar. Dia tak sahabat. Dia tak sahabat. Dia kalau ikut tabi'i itu tabi'i lah, tapi zalim. Dia sempat jumpa sahabat. Dia Ibnu Umar, Abdullah bin Umar semua dia sempat jumpa. Bahkan juga Abdullah bin Umar tu dikatakan dibunuh oleh dia. Sebab Abdullah bin Umar pernah tegur dia. Dia pernah semayang lambat, Abdullah bin Umar tegur dia.
Dia kata aku ingin nak bunuh kau. Lepas tu dia bunuh Abdullah bin Umar. Dia hantar orang bunuh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar lepas tu syahid. Anak saya Nomai, saya cerita tadi kan. Tahun 73 Hijrah Hajjaj yang bunuh dia. Hajjaj ni zalim tapi ada juga kebaikan dia. Dia zalim tapi kebaikan dia ada. Dia gubernur Hijaz zaman tu. Antara kebaikan dia ialah susun mushaf. Perintahkan supaya mushaf dibariskan. Itu antara jasa dia. Jasa dia yang kedua ialah hantar tentera pergi India. Dia juga hantar tentera pergi India, Muhammad bin Qasim tu. Baik, ada lagi? Jadi cukup tak sekadar kita bertaubat kepada Allah saja. Sebab kalau kita jumpa orang kita zalim tu, kita semalu lah nak minta maaf, nak cerita kita pernah membuat dia ke apa. Saya ada baca perkara ini dalam kitab. Ada saya ni tapi kitab apa tak ingat, tapi memang pernah baca. Sebaiknya kalau kita buat zalim, kalau harta tu, kalau zalim itu berbentuk macam hak yang tak melibatkan harta, sebaiknya minta maaf. Tapi kalau lah mungkin kita tak mampu minta maaf, apa kita buat? Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala dan kita melakukan amal untuk saudara kita itu. Apa contohnya? Kita doakan untuk dia. Dulu kita contoh kata kita pernah maki dia, kita maki kat dia. Jalan terbaik dia minta maaf, jumpa dia. Tapi mungkin kita terlalu malu nak jumpa dia, minta maaf. Cara dia ialah kita minta ampun kepada Allah Ta'ala dan juga kita minta ampun untuk dia. Kita minta ampun kepada dia. Maksudnya kita doa kepada Allah, ya Allah, aku pernah buat salah pada saudaraku itu, maka ya Allah tolonglah ampunkan aku. Tapi itu jalan yang kedua. Jalan yang terbaiknya kalau kita jumpa dia minta maaf, dulu saya pernah buat salah dengan tuan ni. Itu kalau melibatkan hak yang bukan harta. Kalau melibatkan hak harta kena pulangkan. Hak harta kena minta pulangkan atau meminta halal. Tapi persoalan timbul lagi, kalau orang tu kita tak tahu siapa. Dulu contoh kata ada setengah orang, dulu dah biasa rembat duit orang. Rembat RM100, RM200, lagi banyak RM1,000, RM2,000 dia dah biasa rembat. Tapi kadang tuan duit tu pun dia dah tahu, dia pun dah lupa, dah banyak sangat ambil duit orang, dan orang yang dia ambil duit tu dah tak tahu siapa. Tapi lepas tu Allah bagi hidayah, dia pun bertaubat. Menyesal betul kenapa lah dulu dia ambil duit orang. Tapi tuan duit tu siapa dia tak tahu dah, tak siapa-siapa dah, kan? Dia nak cari pun tak tahu kat mana. Macam nak cari, kan? Maka cara dia ialah Imam Ghazali ada bagi tahu cara dia ialah dia nilaikan dulu berapa amount semua. Kata dia ingat-ingat dulu mungkin semuanya paling tinggi pun mungkin 1,000. Ni sebagai contohlah 1,000. 1,000 tu dia sedekahkan kepada orang susah ataupun ialah pada jalan kebajikan, diinfakkan, dan RM1,000 itu niatkan untuk orang yang dia pernah ambil atau orang tu. Niatkan supaya kalau Allah sampaikan pahala dia kepada orang tu. Itu jalan, mudah-mudahan Allah terima. Tapi itu pun belum dilakukan kerana takut kepada Allah Ta'ala. Kan itu. Dia cari contoh kata, saya pernah ambil duit cikgu, dia diam. Contoh, saya ambil duit cikgu, dia diam. Tapi lepas tu cikgu pun tak tahu hilang ke mana. Saya cari, tak jumpa. Jadi lepas tu saya pun dah sedekahkan duit niatkan pada saya ingat dulu ada pernah ambil, saya kata ni, tak jumpa. Maka insya-Allah Allah sampaikan. Insya-Allah. Tengok lepas dah hilang, tengok jumpa balik cikgu muncul. Dulu mana duit saya? Bagi minta balik duit. Para ulama kata waktu tu kena pulang balik. Yang tu tak kira. Ya baik. Okey. Ada lagi? Last okey last. Siang malam. Siang malam. Nabi tak keluar terus straight. Itu saya kata ini antara sunnah Nabi besar tak hidup kat negara kita. Sebelum Covid pun tak hidup. Satu mungkin kerana kekangan negara kita. Orang kita banyaknya kerja siang. Tapi sunnah ini kita boleh tengok hidup di negara Arab, terutamanya India Pakistan, bila tiba 10 hari akhir bulan Ramadan, dekat masjid mereka, sana tak ada surau, sana semua masjid. Bila masjid mereka akan buat macam bahagian belakang masjid, dia akan buat partition untuk orang itikaf. Jadi bila time 10 Ramadan tu ramai orang datang. Lagi-lagi kalau masjid tu ada ulama besar, orang tu ramai orang akan datang itikaf dalam masjid. Diorang akan terus duduk masjid, tak keluar. Itikaf terus duduk ni. Tapi diorang akan keluar kalau nak buang air besar dia. Itu kalau ikut tak membatalkan itikaf. Kalau kita buat itikaf itu tak batal itikaf. Masuk dalam mazhab Hanafi lah, tak batal itikaf. Kalau mazhab Syafi'i, cara dia sebenarnya kita keluar, lepas masuk balik niat itikaf. Jadi niat itu itikaf yang paling afdal. Itikaf yang paling afdal, tak keluar. Tapi mungkin tuan tertanya juga macam mana makan minum dia. Kalau di sana mereka buat makan minum tu keluarga dia hantar, atau kadang-kadang pihak pengurusan masjid yang bagi makan.
minum. Atau mungkin diorang bagi duit je kat masjid. Jadi bila mereka nak buka puasa, diorang ni. Tapi 10 hari tu terus duduk dalam masjid, tak keluar-keluar melakukan ibadat. Tujuan dia ibadat. Ni. Jadi itu dia buat itikaf di sana lah. Diorang akan balik bila malam raya. Malam raya diorang bawa ketinggalkan masjid, mereka balik ke rumah. Jadi itu yang teramalan ni. Negara kita tak hidup sunnah tu. Mudah-mudahan akan datang dapat dihidupkan. Tapi syarat dia kadang orang tak kerja lah. Kalau mungkin orang tu kerja, dia boleh buat juga. Paling kurang tanya kerja, pergi kerja. Balik je kerja, balik semula ke masjid. Dia tak pergi balik rumah. Dia pergi kerja, tapi syarat dia barang dah siap lah. Balik je kerja, pergi balik terus ke masjid. Atau paling kurang, malam lakukan lagi iktikaf. Itu paling kurang. Baik, wallah. Ada lagi? Last lah. Okey lah, last. Okey lah, last. Last. Dia turun berperingkat. Kemudian dikatakan yang dia turun dulu di Sidratul Muntaha, di mana di langit dunia. Okey, faham. Kemudian baru diturunkan. Soalan dia, bagaimana benda tu boleh dia boleh lalukan sebab sahabat baru turun ayat. Sahabat macam ni baru turun ayat kan. Tapi benda tu dah ada dah di lauh mahfuz. Benda tu. Dia macam ni. Yalah, segala ketetapan yang ada dalam alam ni, Allah dah tetapkan apa yang Allah nak ni. Allah dah tetapkan 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan alam. 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan alam, Allah dah tahu segala perkara. Yalah, Allah Maha mengetahui. Jadi ketetapan alam ini 50,000, dalam hadis beritahu 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan alam, Allah dah buat. Ketetapan dah lengkap. Ini kalau kita nak bincang memang kita tak mampu nak faham. Tapi yang paling rendah kita faham, segala ketetapan tu Allah dah buat. Bermakna apa yang para sahabat tu akan buat, peristiwa tu, kronologi tu, semua pun Allah dah tahu. Jadi Al-Quran tu dah disusun. Bila dah dibuat ketetapan tu, termasuk juga Quran juga Allah dah buat ketetapan. Sebab Allah Ta'ala ciptakan alam ini. Jadi kemudian bila alam dah tercipta, lepas tu Allah hantar Nabi Muhammad SAW, utuskan Nabi SAW. Maka Al-Quran diturunkan dengan dua bentuk. Satu, Al-Quran diturunkan daripada lauh mahfuz ke langit dunia, dia panggil Baitul Izzah, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Menurut para ulama itulah 17 Ramadan. Maka ini bentuk penurunan sekaligus 30 juzuk, boom, terus semua. Satulah nak bagi mudah faham, mana turun sedepuk 30 juzuk daripada lauh mahfuz ke langit dunia. Ini turun terus 30 juzuk serentak semuanya. Kemudian diletakkan ke langit dunia. Kemudian bila Nabi SAW dah diutuskan, maka wahyu dihantar sedikit demi sedikit kepada Nabi. Dan wahyu yang pertama, Iqra' tu pun turun bulan Ramadan. Jadi bermakna yang peringkat pertama turun daripada langit dunia ke lauh mahfuz. Lauh mahfuz ke langit dunia. Ini turun dalam bentuk dipanggil istilah dia inzal. Inzal mana turun sekaligus. Ini turun 17 Ramadan. Kemudian turun sikit-sikit 23 tahun. Permulaannya turun Ramadan juga. Ini dipanggil tanzil. Penurunan pertama dipanggil izal, turun sedepuk. Penurunan yang kedua dipanggil tanzil, turun secara berperingkat. Jadi peristiwa tu, kronologi tu ialah dibawa oleh Jibril AS kepada Nabi SAW. Bila peristiwa tu berlaku, Jibril bawa ayat yang berkaitan saja pada Nabi. Nanti peristiwa lain, Jibril bawa ayat berkaitan. Tapi Nabi SAW susun. Itu sudah pastilah Allah yang beritahu kepada Nabi SAW susun ayat Quran tersebut dibaca macam yang sekarang kita baca. Macam itulah lebih kurang dia punya kisah ni. Baik, wallahu alam, sampai itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada faedahnya, insya-Allah. Semoga Allah berkati mari kita pada pagi ini. Allah rahmati kita, Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, Allah terima amal kita dan semoga Allah Taala panjangkan umur kita dalam ketaatan dan Allah pertemukan lagi kita dengan tahun-tahun hadapan dengan bulan Ramadan dan Allah Ta'ala terima segala amal kebaikan kita dan di akhirat nanti semoga Allah Ta'ala masukkan kita semua bersama Nabi Muhammad SAW, para Nabi, para Siddiqin, para Syuhada, para Salihin dan Allah Ta'ala jauhkan musibah daripada kita, Allah angkat musibah daripada kita, Allah pelihara kita dunia dan akhirat, amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.